Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Macam biasalah, setelah selesai pilihan raya, setelah keputusan sudah rasmi diumumkan, apa-apa sajalah, tapi yang terbaru, pilihan raya kecil Dun Air Kuning. Rasmi Barisan Nasional menang dengan majoriti 5.000 undi. 5.000 undi kalau saya tak silap, tapi menang. Jadi kemenangan ini mungkin akan membawa kepada satu pertanyaan netizen, terutamanya penyokong BN dan juga penyokong kerajaan. Mungkin mereka tertanya-tanya, adakah Muhyiddin Yassin sebagai pengurus CPN dan juga Hadi Awang sebagai Presiden PAS yang juga timbalan pengerusi Perikatan Nasional, apa berlaku kepada mereka setelah satu lagi calon mereka tumbang bagi PRK Dun Air Kuning kali ini. Satu lagi calon mereka tumbang, satu lagi kerusi mereka gagal untuk menangi bagi pilihan raya kecil kali ini. Nah, teman-teman bapak, apa yang berlaku kepada Hadi Awang, apa yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin? Adakah ini akan memberi kesan kepada kepimpinan PN khususnya, membawa kepada impak negatif kepada Perikatan Nasional, kepada Muhyiddin, kepada Hadi Awang? Adakah mereka mungkin akan digesa letak jawatan? Adakah mereka digesa untuk membubarkan PN dan sebagainya? Nah, saudara-saudara, saya menerima komen. Ada yang berkata, ini berkaitan dengan PRK Dun Air Kuning. Semoga watak-watak jahat PN dapat diterjemahkan oleh pengundi air kuning. Tolaklah puak-puak, busuk hati dan jahat di negara kita demi kesejahteraan rakyat. Pembohong saja bukan boleh buat kerja. Niat mereka nak kuasa untuk kayakan sanak saudara, bukan untuk rakyat seluruhnya. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, ini adalah komen yang saya terima yang berkaitan dengan keputusan PRK Dun Air Kuning. Jadi mungkin satu lagi kejutan untuk kepimpinan Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang. Kejutan buruk untuk Perikatan Nasional. Saudara-saudara, komen ini sangat pedas, satu tamparan padu. Mungkin yang meletakkan komen ini, saya tidak tahu beliau ini, tapi yang pasti beliau memang bukan penyokong Perikatan Nasional. Berkata, semoga watak-watak jahat PN dapat diterjemahkan oleh pengundi di Dun Air Kuning. Dan berkatalah lagi, tolaklah puak-puak, busuk hati dan jahat di negara demi kesejahteraan rakyat. Pembohong saja bukan boleh buat kerja. Niat mereka nak kuasa untuk kayakan saudara, bukan untuk rakyat seluruhnya. Berkaitan dengan komen beliau, apa pandangan Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, rupanya ada berita berkaitan dengan kerjasama di antara BN dan PN ataupun Barisan Nasional bersama dengan Perikatan Nasional. Mungkin kita dah dengar kerjasama di antara BN dan PN bagi PRK Dun Air Kuning baru-baru ini, ataupun kerjasama BN dan PN untuk membentuk pakatan baru, membentuk kerjasama ataupun gabungan baru untuk membentuk kerajaan baharu menumbangkan Anwar Ibrahim. Mungkin kita pernah dengar berita sedemikian. Tapi kali ini timbalan Perdana Menteri, pengerusi Barisan Nasional sendiri membuat kenyataan kerjasama semula BN, PN ibarat mimpi di siang hari, kata Ahmad Zahid Hamidi. Saudara-saudara yang saya hormati, let's say lah ada kerjasama akan dibuat semula di antara BN dan PN. Adakah ahli parlimen daripada Barisan Nasional sanggup untuk lompat parti, sanggup untuk keluar daripada kerajaan, tarik sokongan Anwar Ibrahim dan membentuk pakatan semula bersama Perikatan Nasional
untuk membentuk kerajaan baru. Adakah ahli-ahli parlimen yang berani? Saya tidak tahu siapa. Mungkin ada yang kata, mungkinkah ada 30, 40, 50 ahli parlimen bodoh yang akan tarik sokongan? Persoalannya siapa ahli parlimen yang bodoh ini? Maaf kasar sedikit, tapi kita pun tidak tahu siapa ahli parlimen ini yang berani untuk tarik sokongan terhadap Anwar. Sebab kalau Barisan Nasional UMNO, ahli parlimen mereka tarik sokongan, mereka perlu membayar RM 100 juta. Bayangkan, sudahlah tarik sokongan, perlu bayar 100 juta. Buat apa? Tapi menurut Ahmad Zahid Hamidi, kerjasama ini adalah ibarat mimpi di siang hari. Dalam artikel ini, BN memberi bayangan jelas tidak akan kembali menjalin kerjasama dengan PN bagi membentuk kerajaan Perak. Pengurus CBN Ahmad Zahid menyifatkan hasrat yang dikemukakan oleh pemimpin PN itu sebagai mimpi di siang hari. Menurutnya, cadangan tersebut datang dalam keadaan terdesak, khususnya selepas PN didakwa kehilangan sokongan di DUN Air Kuning menjelang PRK. Ahmad Zahid berkata demikian selepas menghadiri majlis santuni kasih Syawal di kampung orang asli Sungai Kro di sini pada Jumat. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, saudara-saudara, akhirnya Zahid Hamidi sah buat kenyataan bahwa perkara ini adalah mimpi di siang hari. Jadi tuan-tuan dan puan, menurut Anda, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah kekalahan diterima oleh Perikatan Nasional, khususnya PAS, pada pilihan raya kecil DUN Air Kuning, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Tiba-tiba kenyataan daripada kepimpinan PAS melalui pemuda PAS berkata, majoriti susut di Air Kuning, amaran pada Barisan Nasional. Rupanya ini yang berlaku kepada PAS setelah mereka kalah lagi pada pilihan raya kecil DUN Air Kuning. Mungkin ada yang tertanya-tanya, keputusan kemenangan tersebut tidak benarkah, tidak sahkah, tidak rasmikah, dibatalkankah? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Kemenangan bagi Barisan Nasional, calon kerajaan di DUN Air Kuning, satu signal ataupun satu isyarat yang baik penerimaan gabungan kerjasama PH dan BN di DUN, khususnya pengundi di kawasan Air Kuning. Walaupun pemuda PAS membuat kenyataan majoriti susut di Air Kuning menjadikan itu amaran kepada Barisan Nasional, tetapi itu tidak menggugat kemenangan Barisan Nasional. Majoriti yang semakin menyusut dalam pilihan raya kecil Air Kuning merupakan amaran tegas kepada BN bahwa keyakinan awam terhadap mereka semakin terhakis, kata pemuda PAS. Walaupun Air Kuning sudah lama menjadi kubu kuat BN, pengurangan margin tersebut petunjuk awal perubahan arus politik yang perlu diambil serius, kata pengarah pilihan raya pemuda PAS Muhammad Syukri Omar. Syukri berkata keputusan tersebut mencerminkan beberapa realiti penting yang memerlukan perhatian serius, terutamanya oleh kerajaan negeri dan persekutuan. Keyakinan yang dilaungkan oleh Menteri Besar Perak bahwa akan berlaku gelombang besar transfer vote sehingga mampu mencapai 18.000 undi ternyata jauh meleset. Hakikatnya PN kekal teguh dengan undi teras sekitar 5.000 hingga 6.000 undi, menunjukkan bahwa sokongan akar umbi kepada PN tetap utuh dan tidak terjejas walaupun diasak hebat oleh kekuatan jentera kerajaan.
Jadi teman-teman, untuk pengetahuan, Wakil BN Muhammad Yusri menang di kerusi negeri itu dengan majoriti 5.006 undi. Selepas memperoleh 11.065 undi, menewaskan Abdul Muhaimin Malik dari PN yang mendapat 6.059 undi. Dan Bawani KS dari Parti Sosialis Malaysia meraih 1.106 undi. Ini satu peningkatan bagi calon PSM. Jadi teman-teman yang saya hormati, berkaitan dengan keputusan PRK Dun Air Kuning, apa agak-agaknya berlaku? Apa pandangan dan komen Anda?